Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyeru rakyat Malaysia menghadiri program 2 tahun Kerajaan Madani 2TM dan Konvensyen Nasional Reformasi Perkhidmatan Awam 2024 di KLCC bermula Jumaat ini selama 3 hari. Beliau menyifatkan program ini sebagai peluang terbaik untuk rakyat menyokong usaha reformasi kerajaan serta merasai manfaat inisiatif Kerajaan Madani. Acara berlangsung dari 9 pagi hingga 6 petang dengan pelbagai aktiviti seperti pameran perkhidmatan jualan madani, diskaun saman trafik PDRM, Karnival Kejaya dan diskaun ke Muzium Negara. Sebelum ini, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan menyasarkan lebih 230,000 pengunjung hadir ke program berkenaan memperlihatkan kepada lokasi penganjurannya yang strategik. Program anjuran pejabat Perdana Menteri itu melalui unit penyelarasan lonjakan prestasi pacu dan unit pantau madani itu dijadual dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Sabtu ini. Ahli Parlimen Jelebu Datuk Seri Jalaluddin Alias mencadangkan agar Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda diletakkan di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bagi memastikan fokus yang lebih efektif terhadap agensi tersebut. Beliau yang juga Esko Kanan Kerajaan Negeri Sembilan menjelaskan semua kawasan Felda ini berada di kawasan luar bandar dan merasakan adanya satu kementerian yang paling tepat untuk diberikan tanggungjawab menjaga hal ehwal agensi tersebut. Beliau menjelaskan bahawa Felda yang kini berada di bawah Jabatan Perdana Menteri melibatkan 317 rancangan dengan lebih 112,000 peneroka dan keluasan tanah lebih 482,000 hektar. Beliau yang juga ahli Majlis Kerja Tinggi UMNO berkata, jumlah penduduk di Felda kini sudah mencapai 1 juta orang dan mencapai generasi yang keempat. Katanya isu Felda ini sering dikebelakangkan suatu sesi pergulungan oleh Menteri-Menteri Jabatan Perdana Menteri dan jawapan yang diberikan juga tidak begitu menjawab soalan dan menyelesaikan masalah yang berlaku. Negeri Pahang mencatatkan sejarah dengan membuat penampilan sulung dalam pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS di Dubai membuktikan komitmen kerajaan negeri dalam menyokong usahawan industri halal. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail memaklumkan bahawa penyertaan ini merupakan langkah strategik untuk memperkenalkan produk halal negeri ke pasaran Timur Tengah dan antarabangsa. Menerusi hantaran di laman Facebooknya, beliau memaklumkan penyertaan ini membuka peluang kerjasama baru dan meningkatkan ekspor produk halal dari Pahang. Beliau yang sempat meluangkan masa telah menyertai delegasi Malaysia yang diketuai Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Media melaporkan pada Isnin lalu Malaysia telah mensasarkan jualan sebanyak RM1 bilion daripada MIHAS yang dianjurkan buat julung kalinya di Dubai. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi berkata, penganjuran MIHAS Dubai merupakan satu pencapaian bersejarah bagi industri halal negara kerana berpeluang memperkenalkan produk dan perkhidmatan halal bertaraf dunia ke pasaran antarabangsa. Lautan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Brazil dari 16 hingga 19 November 2024 lalu berjaya mencatatkan potensi ekspor sebanyak RM6.8 bilion USD 1.57 bilion bagi tempoh 3 hingga 5 tahun akan datang. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menyatakan bahawa pencapaian ini melibatkan sektor strategik seperti semikonduktor, teknologi maklumat, komunikasi dan aeroangkasa selaras dengan Pelan Industri Baru Malaysia INMP 2030. Beliau memaklumkan potensi ini diperoleh melalui mesyuarat meja bulat yang menghimpulkan 28 syarikat Brazil dan 19 syarikat Malaysia termasuk dalam sektor minyak dan gas, peranti perubatan dan industri halal. Beliau berkata perdagangan dua hala Malaysia-Brazil turut mencatatkan peningkatan 19.8% pada tahun 2024 dengan nilai perdagangan mencapai RM14.83 bilion sebanyak USD 3.2 bilion sehingga September. Jelasnya Brazil kini menjadi rakan dagang dunia kedua terbesar Malaysia di Amerika Latin dengan pelaburan RM8.64 bilion dari Brazil dalam sektor pembuatan dan pengangkutan. Sementara itu, syarikat Malaysia seperti Petronas, Yinson dan Sapura menunjukkan minat melabur di negara Brazil dengan nilai pelaburan melebihi USD 15 bilion melalui inisiatif NIMP 2030 dan strategi ekonomi Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi
Datuk Seri Azrul Osman Said telah mengadakan pertemuan rasmi dengan Menteri Keadaan China He Rong dan Pendakwa Raya Agung China Yin Yong sepada lawatan kerja beliau ke negara itu. Pertemuan dua hal itu tertumpu pada penggunaan kecerdasan buatan AI dalam sistem dan perkhidmatan undang-undang yang dapat mempertingkat akses kepada keadilan serta aspek timbang tara sebagai mekanisme penyelesaian pertikaian alternatif ADR. Azalina yang juga Ketua Perangan UMNO Malaysia turut sama memanjatkan jemputan kepada Hirong untuk menghadiri mesyuarat dan forum Menteri-Menteri ASEAN yang akan dipengusikan pada tahun hadapan sepada Kepengurusan ASEAN Malaysia 2025. Pertemuan tersebut juga menyaksikan termeterainya memorandum persefahaman antara bahagian hal ehwal undang-undang, Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Keadilan China. MOU tersebut bertujuan memperkukuh kerjasama dalam perkongsian maklumat, penerapan teknologi AI, pendigitalan sistem perundangan dan pembinaan kapasiti pegawai perundangan.